Muhammad. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 13, baris yang ke-8 daripada bawah. Muka surat 13, baris yang ke-8 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Keempat, fatanah. Arti fatanah cerdik. Arti fatanah cerdik dengan sekira-kira ada pada mereka itu segala rasul kuasa atas menghentikan perkataan segala lawan dan berhujjah akan mereka itu akan segala lawan dan membatalkan segala dakwa mereka itu segala lawan yang batil. Keempat, fatanah. Keempat daripada 4 sifat rasul yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil. Selepas daripada wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara ijmal, secara ringkas, rasul-rasul ni bersifat dengan sifat sempurna nisbah seorang manusia. Mustahil ada sifat yang kurang nisbah seorang manusia di rasul. Itu wajib berpegang secara ijmal, secara ringkas. Ni saya ulang semua ni 2 peringkat yang wajib kita mengetahui, yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara ijmal dan juga secara tafsil. Bicara sekarang, bicara sifat rasul. Terdahulu bicara sifat Allah Subhanahu wa ta'ala secara ijmal dan juga secara tafsil. Secara ijmal dan juga secara tafsil. Ijmal ringkas, tafsil bukan tafsir terpesinyera, bukan. Tafsil pesat ya lam. Tafsil dengan makna terperinci ataupun secara detail, secara satu-satu. Ijmal secara ringkas, secara kasar. Kita ijmal dengan tafsir ni duduk mulut lah. Jangan lupalah ijmal tafsir ni. Sekarang bicara sifat rasul. Terdahulu bicara sifat Allah Ta'ala, ijmal tafsil. Kita bicara rukun iman pun ijmal tafsir juga. Beriman dengan sekalian malaikah, itu secara ijmal. Secara tafsil malaikat 10.
beriman dengan sekalian kitab secara ijmal, secara tafsir 4 kitab. Beriman dengan sekalian rasul secara ijmal, secara tafsir 25 orang rasul. Ijmal 1, tafsir 1. Beriman dengan sekalian malaikat, sekalian yang didedahkan kepada kita, malaikat 10, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail tu. Malaikat 10. Malaikat hamalatul arsy, malaikat hafazah. Tu secara tafsil. Beriman dengan sekalian malaikat, itu secara ijmal. Sama juga beriman dengan sekalian kitab yang didedahkan pada kitanya, Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Adakah sekalian kitab jumlahnya 4? Tidak. Sekalian kitab setengah mengatakan 104 buah. Ada menyatakan 114 buah sekalian kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul. 104 buah kitab. Tetapi kenapa kita hanya diberitahu Taurat, Injil, Zabur dan Quran? Jadi seolah-olahnya kitab hanya 4 buah. Tak. 4 buah tu secara tafsil. Sekalian kitab secara ijmal. Kita beriman dengan semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah adalah kalamullah sebenar. Beriman dengan sekalian rasul yang kita duduk hafal ada budaknya, rasul 25. Adakah bilangan rasul 25? Bilangan rasul 313 orang. Daripada bilangan Nabi 124,000 orang atas jalan yang masyhur. Tapi yang kita dah hafal Rasul 25 itu secara seorang-seorang, tafsil dipanggil. Beriman sekalian Rasul itu secara ijmal. 2 peringkat tu. Jadi dahulu bicara sifat Allah 2 peringkat. Secara ijmal, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan yang tidak terhingga bilangannya. Cara tafsir lah, barulah pergi sifat 13 jalanan yang muktamad, sifat 20 jalanan yang masyhur. Baru pergi sifat 13 ataupun sifat 20. Jadi sekarang ni sifat Rasul didatangkan 4 sifat. Sifat sidik, amanah, tabligh. Sekarang sifat yang keempat, fatanah. Adakah Rasul pilihan Allah hanya ada 4 sifat ni? Tidak. Ni secara tafsil, secara ijmal, Nabi dan Rasul pilihan Allah bersifat dengan sifat sempurna nisbah seorang manusia. Itu secara ijmal. Sekarang kita bicara sifat Rasul, 4 sifat secara tafsil. Kalau kita bicara sifat Nabi, 2 sifat yang kita wajib berpegang. Nabi bersifat dengan sidik, Nabi bersifat dengan amanah. Nabi tidak menyampaikan, maka kita tidak wajib berpegang. Nabi bersifat dengan tabligh. Apabila kita tidak wajib berpegang Nabi bersifat dengan sifat tabligh, maka kita tidak wajib berpegang Nabi fatanah. Sebab fatanah ni berkait dengan tabligh. Bila Nabi tidak menyampaikan, kita tidak wajib berpegang Nabi fatanah. Kalau gitu kok berpegang Nabi bodoh lah. Kita sebut dah tadi kan, secara ijmal kita wajib berpegang Nabi Rasul bersifat dengan sifat yang sempurna. Secara ijmal. Cerdik dengan bodoh ni mana yang sempurna? Cerdik. Jadi kita memang akan berpegang Nabi itu cerdik. Tapi cara ijmal sudah lah, tak masuk cara tafsil macam sifat Rasul sekarang. Kita Nabi Rasul jangan lupalah. Nabi 124,000 orang. Daripada Nabi 124,000 orang, diangkat pakat Rasul 313 daripada 124,000 orang. Jadi Rasul adalah Nabi. Nabi yang ramanya setakat Nabi, tidak naik pangkat Rasul. Jadi Nabi ni tidak menyampaikan, kita wajib berpegang 2 sifat je. Nabi ni sidik,
Nabi ni amanah, tabligh, Nabi tidak menyampaikan. Dan Nabi tidak menyampaikan, tidak wajib berpegang cara tafsir Nabi ni fatanah. Tapi cara ijma' memanglah berpegang Nabi fatanah, Nabi berani, Nabi tegas. Sebab itu semua sifat sempurna nisbah seorang manusia ada di Nabi, ada di Rasul, yang wajib kita berpegang secara ijmal. Jadi ini secara tafsir. Jadi sifat yang keempat, sifat fatanah. Artinya arti fatanah cerdik, pintar. Dalam kita Jawi dia terjemah tajam akal. Ada kita bahasa Malaysia. Pintar memanglah kita sebut pintar. Bijak. Ada. Cerdik, pintar, bijak, tajam akal. Ada bahasa Malaysia. Kalau bahasa kita dia adalah tajam akal. Akal dia tidak tumpul. Jadi kalau bodoh ni tumpul akal ke mana? Tajam akal ni dia mudah nak masuk. Kalau tumpul tak masuk-masuk. Kita buat begitu dah. Dah tumpul tak masuk mana? Sebab dia tumpul bodoh. Jadi ada kitab dia terjemah dengan tajam akal. Jadi cerdik, pintar, bijak, tajam akal. Ini sifat Rasul yang keempat. Kemudian dalam kitab Hidayatus Sibyan, dia ada tauhid di hadapan. Dalam kitab Hidayatus Salikin, dia ada tauhid di hadapan. Hidayatus Sibyan, dia tauhid dengan pekoh. Hidayatus Salikin, tauhid pekoh tasawuf. Yang panjangnya tasawuf. Hidayatus Salikin ni kalau letak di jadual kuliah, nama ustaz, ni malam apa, nama ustaz, kitab apa, kitab Hidayatus Salikin, di tepi tu dia akan tulis tasawuf. Dia panggil apa tu? Dia tulis, kalau tauhid pekoh tu panggil apa? Mata pelajaran ke apa? Jadi Hidayatus Salikin dia akan tulis tasawuf di tepi tu. Kalau Hidayatus Sibyan ditulis biasa tu di pekoh. Tapi di dalam Hidayatus Salikin ada tauhid, ada pekoh, ada tasawuf. Tapi tasawuf yang panjang. Dan kita Hidayatus Salikin ada tauhid, ada pekoh. Tapi pekoh yang panjang. Maka Hidayatus Salikin biasa ditulis tasawuf. Kalau Hidayatus Sibyan tulis pekoh di tepi tu. Tapi di awalnya ada tauhid. Hidayatus Sibyan sama, Hidayatus Salikin sama. Sifat Rasul, sidik, amanah dan tabligh. Sidik, amanah dan tabligh. Mana kita kalau jumpa kitab ni jangan kejut lah. Tambahan pula kitab Hidayatus Salikin memang kitab masyhur orang tua. Orang tua tu hak belajar Hidayatus Salikin tu memang ada lah dalam dia punya almari dia, tak ada Hidayatus Salikin. Jadi didatangkan sidik, amanah dan tabligh. Fatanah tidak didatangkan. Dia setengah-setengah pandangan fatanah masuk di bawah tabligh. Fatanah masuk di bawah tabligh. Sebab nak menyampaikan mesti kena cerdik. Kalau tidak cerdik macam nak menyampaikan? Contohnya Nabi SAW nak menyampaikan agama kepada puak jahiliyah, kafir Mekah yang putus Rasul daripada wafatnya Nabi Ismail alaihissalam di sebelah Mekah ni, puak jahiliyah. Adapun di sebelah Palestin selepas wafatnya Nabi Isa alaihissalam, Nabi Yaqub pula, Nabi Yusuf pula di sebelah Palestin tu silih berganti. Jadi di sebelah Palestin tu Bani Israel, rasulnya silih berganti. Di sebelah Mekah ni wafatnya Nabi Ismail alaihissalam, tak ada rasul. Mana duduk dalam keadaan sesak lama dah kafir Mekah ni. Jadi di belah Palestin tu dia panggil apa? Bertamadun dia panggil. Ini belah tu, belah Palestin, belah Bani Israel. Lepas tu Mekah dipanggil puak jahiliyah. Tapi walaupun puak jahiliyah Mekah ni susu galur tok nenek Nabi SAW di kalangan mereka yang terpuji akhlak. Ada ni.
Kalau terpuji akhlak, duduk di tempat yang bertamadun, tak pelik. Terpuji akhlak, dia panggil apa? Susu galur, dia panggil. Titih barih, gitulah tau. Ni. Naiklah ke atas ni. Mau ayah Nabi, tok Nabi, yang naiklah ke atas ni. Mana kalaulah akhlak yang baik di tempat yang orang baik-baik, tak pelik lah. Sekarang orang jahiliyah, kerja mereka berperang sahaja, merompok kerja mereka ni. Tak ada kerja hak tu. Hak jahat-jahat ada belaka di puak jahiliyah ni. Tapi susu galur Nabi SAW ni berakhlak dengan akhlak yang terpuji. Mana orang tak kosek. Hak tu nenek Nabi orang tak kosek. Sebab apa? Mereka orang yang baik. Mereka orang yang baik. Ialah orang hak jahat-jahat ni, kalau orang baik dia hormat juga. Orang baik dihormat juga. Orang baik dia tak pergi nak goda. Dan apa orang tu baik, biar ke dia lah. Kita sama-sama pun nak pakai ni sudahlah. Orang jahat ni pun, dia orang baik-baik ni dia hormat. Jadi susu galur Nabi ni memang yang terpuji. Memang orang jahiliah tak kosek pada ni. Hak tu nenek Nabi SAW. Dalam keadaan jahiliyah seumpama ni, diutuskan Nabi SAW. Kalau Nabi yang menyampaikan agama tidak cerdik, macam mana nak berhadapan dengan jahiliyah? Nak berhadapan dengan jahiliyah ni, macam nak berhadapan? Yang mana adat katalah, datuk nenek orang yang terpuji, yang berakhlak baik. Maknanya pada masa tu tidak ada lelaki yang sebaik Abdullah bin Abdul Muttalib. Dan tidak ada perempuan yang sebaik Aminah pada masa itu. Tidak ada. Abdullah dengan Aminah memang pak yang terbaik pada masa itu. Lahirnya Nabi SAW, berlaku di Nabi masa kecil, berlaku irhas dia panggil. Bukan mukjizat. Sebab mukjizat ni lepas dia rasul. Irhas ni sebelum jadi rasul. Kan di Nabi kita banyak berlaku benda pelik kan, belah dada lah apa kan, macam-macam berlaku benda pelik. Macam mana yang ibu susuan apa semua dalam keadaan kesusahan jadi senang, jadi apa. Benda pelik yang berlaku di Nabi ni, benda yang masyhur di kalangan orang Mekah. Mana Nabi ni memang terpuji lah. Terpuji satu, berlaku benda pelik. Dan orang Mekah sudah berkira Nabi ni bukan sebarangan manusia. Mana adat kata dengan seumpama ni, isytihar jadi rasul gak pakai tu habis lah. Pada ni. Sebab apa? Sebab kenal daripada tok nenek lagi. Sampai di Nabi pula daripada kecil tak pernah karuk pun. Pada ni. Daripada kecil tak pernah karuk. Mana apa ni? Bokok pun tidak. Pada bokok. Bukan itu. Bukan panggil bokok. Budak tu lah. Hak kuti orang. Ada. Kuti. Dah. Cubik. Orang sebut kuti tak faham. Mi faham kuti mi? Mi pun tak faham kuti. Bukan sebut kuti. Kuti. Ni orang luar ni, bukan orang tengah ni. Dia jangan orang muda sekarang ni dia tak reti bahasa tanah asal. Orang muda sekarang. Kita sebut mana? Bukan sebut kuti. Bekah kena kuti. Kuti lah. Tapi nak kata orang luar, orang Terengganu budak muda budak reti kuti. Kuti tu cubik lah. Bokok tak reti kau? Bukan bongkok. Bongkok tu orang tua. Bukan bongkok. Selagi bongkak tu sombong tak ke apa? Dia bongkok orang tua lah. Bongkak orang sombong dah ni. Bokok. Tak reti mi bokok. Hai berat orang Terengganu ni. Kuti budak reti, bokok budak reti. Tak orang jenis gini. Bokok ni jahat tak? Tak orang jahat. Betul. Bokok ni mana kenayang. Dia bokok. Kok jenis. Jenis. Yelah.
Dia sama dia lah kan, dia kan jenis bokok tu kan. Kerja dia kutih ya. Bekas habis kulit. Jadi Nabi ni masa budak pun tak ada orang nakal tu, tak ada. Masyhur Nabi. Mana bila ngaku jadi rasul ni pakai jalan lalu dah lah ke Mekah. Nak tunggu siapa lagi? Tapi duduk Mekah 13 tahun. Berapa ratus orang sahaja orang Mekah yang mengucap 2 kalimah syahadah. Ada ni. Tapi nak ceritanya, diutuskan Nabi ni di tengah pok jahiliyah ni. Kalau dak cerdik nak menyampaikan macam mana? Jadi apabila Rasul menyampaikan, pasti cerdik. Jadi cerdik ni dia tak bilang secara tafsir, masuk secara ijmal, sebab dia sudah terkandung di bawah menyampaikan tabligh. Jadi sidik, amanah, tabligh, fatanah masuk di bawah tabligh. Cuma dalam kitab Hidayatus Sibyan, Aqaidul Iman 50 juga. 50. Tapi kalau kita 50 kita masyhur ni, termasuk sifat wajibnya fatanah, sifat mustahilnya baladah, bodoh. Cukuplah 50. Tapi kalau fatanah tidak dibicarakan secara tafsil, sifat baladah tidak dibicarakan tafsil, macam mana nak cukup 50? Kena jadi 48 lah. Dah 50 juga dan kita ada tu Sibyan. Dua tu mana pula jadi 50? Jadi sifat yang harus bagi Allah, satu, harus Allah mengada dan meniadakan tiap-tiap mungkin. Dilawan pula sifat mustahil lawan pada sifat harus. Sifat wajib ada lawan dia, sifat harus ada lawan dia. Sifat wajib kan ada lawan tiada, sedia lawan baru. Jadi harus mengada meniada lawan dia. Wajib mengada ataupun mustahil mengada. Dia gitu. Jadi bukan sifat wajib 20 je, ada lawan 20. Sifat harus 1 ada lawan 1. Jadi berapa? 42. Jadi sifat rasul 3 ada lawan 3, jadi 6. Sifat harus bagi rasul bersifat dengan sifat manusia, ada lawan dia pula, jadi 8. 42 campur 8 50 juga. Tu Hidayatus Sibyan. Cuma nak ceritanya, kalau kita jumpa kitab yang hanya mendatangkan 3 sifat, sidik, amanah, tabligh, tidak didatangkan sifat fatanah, fatanah sudah masuk pada sifat tabligh. Sebab nak menyampaikan pasti bersifat dengan sifat fatanah. Kalau yang menyampaikan tu tidak fatanah, nak menyampaikan macam mana? Tapi jalanan hak biasa kita belajarnya 4 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang cara tafsil. Jadi keempat, fatanah, arti fatanah cerdik. Cerdik ni dengan sekira-kira ada pada mereka itu, pada segala rasul, kuasa ni kemampuan tau, kuasa atas menghentikan perkataan segala lawan. Hak kafir. Hak lawan nabinya, apabila berhadapan dengan Nabi kuasa mampu menghentikan perkataan. Ada ni. Jadi tak boleh nak jawab dah. Boleh menghentikan perkataan segala lawan. Dan berhujah akan mereka itu, boleh berhujah. Dan membatalkan segala dakwa mereka itu, segala lawan orang kafir ni, yang batil, yang palsu, yang tak betul. Ini cerdik. Cerdiknya sekira-kira dapat menghentikan perkataan segala lawan. Sebab itulah orang kafir Mekah. Orang kafir Mekah ni, dia tak berani nak berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak berani. Dia fitnah di belakang je lah. Berhadapan dia tak berani. Sebab berhadapan memang Nabi boleh jawab satu hujah. Mana senyaplah pok kafir Mekah ni. Serta pula bukan kata boleh menghentikan perkataan lawan, boleh berhujah dengan pokok kafir, boleh membatalkan dakwaan kafir yang salah tu. Mukjizat pula selagi. Ada ni.
Mukjizat pula selaginya. Orang sekarang cerdiklah dia, pintarlah dianya. Dia berhujah, dia boleh mematikan perkataan lawan. Bab bijak dia ni. Tapi tak ada benda yang mencari adah. Kalau Tuhan kurnia bukan mencari adah, dia berhujah, dia mematikan perkataan lawan serta zahir pada seseorang perkara yang mencari adah. Macam mana agaknya? Jadi Rasul ni bukan hanya fatanah, cerdik, boleh mentikan talawang, boleh menzahirkan pula mukjizat. Nak gimana lagi? Kita kata adat kata orang Mekah ni habislah ikut Nabi 13 tahun. Dalam kurang 500 orang gitu je yang mengucap dua kalimah syahadah. Tupung ada yang mengucap kemudian jadi murtad kembali pun ada. Contohnya selepas ada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Bila Nabi cerita hak Isra' Mi'raj, ada hak mengucap tu jadi murtad semula. Orang Mekah. Ada 13 tahun. Dengan cerdik berhujah, boleh menghentikan talawah, disertakan dengan mukjizat. Nak ceritanya, taufik hidayah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Taklah hak tolong Nabi, hak percaya pada Nabi SAW, Abu Talib pun siapa kesudah tak muh juga. Pada bela Nabi, lebih mengasihi Nabi yang salah daripada anak kandung dia sendiri. Nabi ni dikasih oleh Abu Talib dan mak angkat pula kasih. Fatimah binti Asad tu, isteri kepada Abu Talib, sangat kasih pada Nabi SAW dan beriman dengan Nabi. Aminah binti Asad ni yang disebut sebagai di antara yang tidak kena langsung himpitan kubur. Ada ni yang tak kena langsung himpitan kubur ni para Nabi. Orang-orang soleh sekalipun akan kena himpitan kubur. Mati kanak-kanak sekalipun kena himpitan kubur. Nabi je tak kena himpitan kubur ni. Orang soleh, kanak-kanak tu, hak ahli syurga, hak mati belum balik, kena himpitan kubur. Tapi himpitan manja dipanggil. Sebelum diluaskan seluas-luasnya. Sebelum diluaskan, memang kena himpitan mereka. Tapi bukan himpitan yang menyeksa. Saya pernah terdengar sekali, dia kata orang soleh semua kena himpitan kubur yang menyeksa. Tidak. Jangan samakan dengan orang kafir, orang yang fasik, tak sama. Oh tu himpitan kubur yang menyeksa. Oh ni himpitan kubur yang manja disebut dalam kitab. Mana tidak menyeksa. Sebelum diluaskan oleh Allah. Alam barzah tu, orang soleh sekalipun, kanak-kanak sekalipun akan kena himpitan kubur, himpitan yang bukan menyeksa. Yang tak kena himpitan kubur, para anbiya. Dan disebut nama Fatimah binti Asad radhiyallahu anha. Disebut nama, tidak kena himpitan kubur. Tapi orang kita Fatimah binti Asad tak tahu. Fatimah binti Rasulullah, tu tahulah. Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad tu mertua lah kepada Fatimah anak Nabi SAW. Ibu pada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Fatimah binti Asad beriman dengan Nabi. Isteri Abu Talib. Abu Talib punya sayang, punya lindung Nabi dengan nyawa dia. Tapi siapa kesudah. Dah perkara mencari adah, pergi ke Syam, tak kena panah. Dipayungi dengan awan pergi balik. Apa benda tu? Apa benda? Perjalanan sebulan. Tapi dipayungi oleh awan. Siapa bersama dengan Nabi? Abu Talib lah. Yang orang alim Yahudi suruh balik semula ke Mekah. Sebab dia mengaku anak dia Abu Talib asalnya. Sebab dalam kitab sudah menceritakan Nabi ayahnya sudah tidak ada. Tapi masa tu Abu Talib kata dia ayah. Maka
orang alim ni dia ada maknanya. Baru dia mengaku. Lepas tu nak suruh balik ke Mekah dengan Nabi SAW. Maknanya benda-benda ni sudah ada di pengetahuan Abu Talib. Tapi taufik hidayah milik Allah. Siapa kesudah mati kapi Abu Talib. Ada ni. Jadi kalau kita setakat menyampaikan agama, tak cerdik pula, lepas tu banyak dosa pula. Lepas tu orang pun soal lah dia masa dulu. Contoh, budak ni masa dulu curi rambutan orang, curi jambu orang. Contoh. Ada ni. Oh, dia masa budak-budak dulu main tepi cor rumah kita je. Ada orang cakap gitu. Main tepi cor. Cor tahu? Tahu cor ni? Tahu pula cor je. Cor ni orang apa? Air dapur. Cor tu lah air kotor lah dah. Air kotor ni bukan air lepas daripada qada hajat, bukan ni. Air cor ni air dapur tu lah. Maknanya dia tu gitu lah maknanya. Mak ayah dia zaman dulu mak ayah. Tapi Nabi nak kita nak cerita apa? Mana pun ni Al-Amin Nabi nak orang kafir Mekah letak gelaran. Mak ayah Nabi pula yang terbaik. Nak letak mana lagi? Ada benda lah. Jadi kalau orang kemudian menyampaikan agama, orang tolak, orang kata dulu dia gitu gini, mak ayah dia, keluarga dia, tidak pelik lah. Nabi SAW ni manusia yang mana makhluk Allah yang paling lebih, tapi ditolak mentah-mentah oleh orang kafir Mekah, keluarga sendiri, jiran sendiri, kawan-kawan sendiri. Siapa yang paling kenal Nabi? Jiran. Tapi jiran tidak beriman dengan Nabi SAW. Jiran pun tak beriman dengan Nabi SAW. Kawan-kawan pun tidak beriman dengan Nabi SAW pada masa itu. Taufik hidayah milik Allah. Menyampaikan serta dengan fatanah, cerdik, boleh menghentikan perkataan lawan, dikuatkan pula dengan mukjizat. Tapi tidak diikuti. Taufik hidayah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dia kafir Mekah ni dia pernah dihantar. Mana paling cerdik di kalangan orang kafir Mekah. Berhujah dengan Nabi SAW. Mula-mula dia berhujah, Nabi dengar. Nabi dia cerdik, dia berhujahlah dulu, keluarlah modal dulu. Jadi puak kafir Mekah ni, Nabi kalah. Nabi kalah sebab apa? Nabi biarkan, Nabi teruskan. Jadi seolah-olahnya Nabi kalah lah. Teruskan. Kemudian barulah Nabi pun jawab. Cerdik. Kemudian ada Jibril pula sebelah, turun wahyu daripada Allah. Dah nak pergi ke mana lagi? Cerdik. Lepas tu mukjizat. Lepas tu ada Jibril pula, turun wahyu daripada Allah. Akhirnya hak cerdik kafir Mekah ni senyap. Balik pucat muka-muka. Pok dia kata, kamu kena sihir Muhammad dah. Sihir pula dia kata. Kamu kena sihir Muhammad dah, dia kata. Dah pengong. Bila Nabi baca ayat Al-Quran, pengong kafir Mekah ni. Sebab tu tak akan berani berhadapan. Dia pergi pada banyak fitnah. Kata sihir lah, kata itulah, kata inilah. Mana cerdik boleh menghentikan perkataan segala lawan dan berhujah akan mereka itu dan membatas segala dakwah mereka itu yang batil. Dia ni cerita nak menyampaikan sama juga orang belajar. Syarat dia memang kena cerdik lah. Kemudian nak mengajar, syaratnya kena cerdik lah. Kena cerdik, mana kena tengok macam mana nak cerita satu kena susun molek lah. Jadi syarat nak dapat ilmu kena cerdik. Tapi kalau orang belajar, cerdik ni ujian besar. Biasa orang cerdik ni kadang-kadang dia jadi sombong dengan kecerdikan. Orang lain belajar payah nak dapat.
dia belajar, sekali belajar cepat nak dapat, cepat dia faham. Ni kadang-kadang gubah awal-awal lagi. Tapi syarat untuk dapat ilmu memang kena cerdik. Tapi cerdik ni satu ujian. Akhirnya dengan kecerdikan dia lawan pula guru dia. Macam Wasil bin Atta', cerita orang Mu'tazilah yang pertama tu, murid kanan kepada Hasan Al-Basri rahimahullah. Hasan Al-Basri ni tabi'in, sempat dengan sahabat, lahir pada masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia kalangan ulama besar tabi'in. Murid dia yang kanan yang cerdik Wasil bin Atta', akhirnya Wasil bin Atta' lawan guru dia. Berapa? Dia cerdik. Ada satulah pulaknya. Dia cerdik ni mudah cepat, boleh mengajar, boleh ceramah. Lama-lama berhenti belajar dah, boleh mengajar dah, boleh ceramah dah. Tu kata tunggu dulu nak mengajar, nak ceramah, biar kau masak dulu, ni metah lagi ni. Sakit perut makan, kan biar masuk dah. Dak. Orang kapun nak dah, dia kata. Akhirnya berhenti belajar. Rugilah sebab dia cerdik. Itu ujian pula. Tapi memanglah syarat untuk dapat ilmu, nak menyampaikan ilmu memang kena cerdik. Tapi cerdik ni satu ujian pula. Cepat ujub, cepat perasan, pandai. Akhirnya jadi sombong, akhirnya budak berhenti belajar. Akhirnya dia lawan guru dia balik, cerdik dia daripada guru. Ni. Tapi memang syarat dia dah. Syarat untuk dapat ilmu, cerdik. Nak menyampaikan, kena cerdik. Kena tengok macam mana nak menyampaikan. Dan mustahil lawannya, lawan fatanah. Iaitu lawan fatanah, bodoh. Bodoh. Baladah, bodoh. Lawan kepada sifat fatanah. Yang mana didatangkan sifat mustahil untuk kita berpegang akan hukum dia. Mana hukum dia? Bodoh. Mustahil, akal tak terima. Tak tasawur pada akal, tidak terupa, tidak tergambar, tidak logik pada akal. Seorang Rasul yang ditugaskan untuk menyampaikan, seorang Rasul pilihan Allah, tiba-tiba bodoh, akal tak terima. Maka berpegang di akidah Rasul tentu tidak bodoh. Ni yang kita nak pegang. Jadi didatangkan sifat mustahil, kemudian kita nak pada pegangan. Nak pegang macam mana? Sekarang ni hukum akal. Akal memutuskan bahawa bodoh ni tak mustahil pada akal. Akal tak diterima. Bila bodoh akal tak diterima, kita pun berpegang di akidah kita akan aqaidul iman 50 bahawa Rasul tidak bodoh. Itu yang kita nak pegang. Fatanah sifat wajib pada akal. Tentu Rasul fatanah. Kita berpegang di akidah Rasul bersifat dengan sifat fatanah. Kita berpegang di akidah Rasul tidak bodoh. Itu. Atau keluar aqaidul iman yang 50, termasuk sifat mustahil bagi Allah 20, sifat mustahil bagi Rasul 4. Pegang hukum dia. Rasul tidak dusta, Rasul tidak khianat, Rasul tidak sembunyi wahyu, Rasul tidak bodoh. Ni. Didatangkan sebab mustahil untuk kita berpegang akan hukum dia. Bahawa Rasul tidak bodoh. Sebab bodoh ni sifat mustahil pada akal, fikir di akal, tak masuk di akal. Seorang Rasul bersifat dengan sifat bodoh. Dan dalil fatanah itu dalam bab pegangan wajib berdalil. Apakah dalil fatanah? Ni dalil akal. Bahawasanya jika ternafi daripada mereka itu segala rasul oleh fatanah. Kalau rasul ni tak ada sifat fatanah, ternafi daripada mereka itu, daripada segala rasul oleh fatanah. Ternafi mana? Tak ada sifat fatanah di rasul. Nescaya tiada kuasa mereka itu segala rasul atas mendirikan hujah atas kelawan mereka itu. Dia nak berhujah lah. Dan iaitu tiada kuasa mendirikan hujah ni mustahil, kerana mengkhabarkan oleh Al-Quran dengan mendirikan mereka itu kalau rasul akan hujah atas segala lawan. Al-Quran banyak menceritakan macam mana rasul-rasul berhujah dengan kaum mereka. Nabi Ibrahim berhujah dengan kaum mereka. Nabi Nuh berhujah dengan kaum mereka. Nabi Musa dibantu oleh Nabi Harun berhujah dengan kaum mereka.
Hujah-hujah para rasul ni memang sama je. Kaum Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa alaihi wassalam, memang kalau berhujah mereka akan kalah. Pandai ni. Mana rasul-rasul berhujah memang akan dapat mengalahkan hujah kaum. Itu khabar-khabar yang mutawatir yang disebut dalam Al-Quranul Karim, macam mana rasul-rasul berhujah dengan kaum mereka. Cuma kaum mereka tak terima je, tu je. Bukan Nabi Rasul berhujah tak pandai, bukan. Sebab Rasul ni nak menyampaikan, jadi untuk tercapai hikmah, diutuskan Rasul untuk menyampaikan. Kalau tidak boleh berhujah, macam mana nak menyampaikan? Maka luput hikmah. Allah Ta'ala melantik sang Rasul untuk menyampaikan. Kalau Rasul tidak cerdik, yang mana ketika berhujah dalam menyampaikan, tiba-tiba kalah Rasul, tak tercapailah hikmah diutuskan Rasul. Jadi cerita-cerita daripada Rasul-Rasul terdahulu pun sama dalam Al-Quranul Karim, menceritakan macam mana Rasul berhujah dengan segala lawan. Rasul boleh mendirikan hujah. Maka sabitlah, tetaplah, kejaklah di akidah kita, cerdik mereka itu segala Rasul. Dan boleh sabit boleh tetap di akidah kita akan sifat cerdik. Mustahilah bodohnya kita berpegang di akidah Rasul tidak bodoh. Dalilnya kerana Rasul-Rasul berhujah dengan kaum yang disebut dalam Al-Quranul Karim. Memang Rasul dapat mendirikan hujah. Rasul dapat menghentikan perkataan segala lawan. Rasul boleh membatalkan segala dakwaan puak kafir dengan hujah yang batil, yang palsu. Macam contoh Nabi Ibrahim dengan Namrud itulah. Namrud tanya, siapa yang pecah batu berhala? Nabi Ibrahim mudah je jawab. Bal fa'alahu kabiruhum fas'aluh. Hak besar itulah. Kapok ada tangan dia kan. Tu tak ada apa dah lah. Masuk perakak dah lah. Lah, tahukan hak besar boleh memecahkan sebab dia. Dah kalau gitu, kenapa kamu sembah dia? Tu sebab tu dia himpung kayu api banyak-banyak. Sebab apa? Malu. Kalau berhujah Nabi Ibrahim salam, dah dia orang ada kuasa kan. Malu dia kalau hujah. Akhirnya dia suruh kaum puak dia himpung kayu api yang terlampau banyak, yang akhirnya tak boleh dekat. Terpaksalah Nabi Ibrahim AS tu diletak atas manjani, lastik. Baru kena lontar ke atas api. Sebab apa? Tak boleh letak, moga api kuat sangat. Mana apa? Gerang sangatlah. Kalau setakat nak bunuh orang, dah sikit kayu api. Nak bunuh orang je. Yang cari kayu api siapa ke menimbungkan apa? Kerana malu. Apa malu? Kalau berhujah. Kalau berhujah lah. Sebab apa? Sebab sekalian Rasul bersifat dengan sifat fatanah, cerdik. Kemudian ada Jibril pula sebelah. Kemudian disertakan pula dengan mukjizat. Selepas Nabi Ibrahim AS keluar daripada api itu, Nabi Ibrahim berhijrah ke Palestin. Inni zahibun ila rabbi. Inni zahibun ila rabbi. Aku nak pergi pada Tuhan aku. Nabi Ibrahim berhijrah ke Palestin. Sebab apa? Puak Namrud tak berterima juga. Apa anda ni? Keluar daripada api, hidup-hidup, ada dah. Dengan Namrud lah mengucap. Dah. Sebab tu Nabi Ibrahim bukan berada di tempat yang sama. Hijrah ke Palestin. Inni zahibun ila rabbi. Aku nak pergi ke Tuhan aku ni. Nama dia Nabi Ibrahim berhijrah ke Palestin. Setara tu pun masih lagi terpaksa kena hijrah. Keluar daripada api yang lama menyala, keluar hidup-hidup. Kena hijrah lagi. Nak mana lagi? Tak hijrah dah patutnya. Patut Nabi Ibrahim diangkat menjadi raja pula masa itunya. Namrud letak jawatan lah. Bila Nabi Ibrahim pula jadi rajanya. Ada, kena hijrah. Apa nak cerita? Taufik hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita orang kemudian
cerita-cerita mukjizat, kita percaya sepenuhnya taufik hidayah milik Allah. Ada ni. Walaupun cerita saja, bukan berlaku depan mata, tapi percaya sepenuhnya. Orang kafir ni mukjizat berlaku depan mata, tapi mereka tetap tolak engkau macam-macam lah. Sihir ke apa ke macam-macam lah. Dia apabila tak embuh ni, dia macam-macam lah alasan dia pula nya, dia nak tolak. Jadi dalil Nabi Rasul fatanah dengan khabar yang diceritakan dalam Al-Quran berkaitan Nabi-Nabi Rasul ni berhujah dengan kaum-kaum mereka dan dapat mengalahkan, dapat mendirikan hujah kepada segala lawan. Jadi selesai membicarakan sifat yang wajib bagi Rasul beserta dengan sifat yang mustahil beserta dengan dalil. Ni nak masuk pula kepada sifat yang harus atas Rasul dan harus pada hak segala anbiya dan Rasul alaihi mussalatu wassalam, segala sifat manusia. Rasul manusia, bukan Tuhan, tidak bersifat dengan sifat ketuhanan. Rasul manusia, bukan malaikat, tidak bersifat dengan sifat malaikat. Kan malaikat lain, makan tidak, minum tidak. Jadi Rasul manusia. Ada ketika lapar, lepas tu makan. Ada ketika dahaga, minum air, berkeluarga. Nabi ada ketikanya jaga, ada ketikanya tidur. Dan manusia kan, ada ketika mata cerah, ada ketika mata mengantuk. Ada ketika sehat, ada ketika sakit. Apa? Itu sifat manusia. Adapun malaikat, dia tak ada makan, tak ada minum, tak ada tidur, tak ada sakit. Sebab malaikat, sifat malaikat. Adapun Rasul, manusia, tidak bersifat dengan sifat ketuhanan dan tidak bersifat dengan sifat malaikat. Sebaliknya bersifat dengan sifat manusia yang tidak mengurangkan martabat seorang Rasul. Wallahu a'lam.